علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan kepada semua para asatizah, juga kepada Haji Zainun dan semua ahli jurukuasa, kepada sahabat pencinta Al-Quran dan sahabat-sahabat Haji Hajah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan selama-lamanya kita bersyukur pada Allah kerana hari ini masih Allah kurniakan apa? Pertama, kesihatan kita, alhamdulillah. Masih lagi dapat kita beramal ibadah, masih dapat kita melakukan amalan soleh, kebaikan, kebajikan dalam mencari bekalan sebelum kita menuju kepada kehidupan yang kekal yaumul akhirah. Kita juga bersyukur kerana dikurniakan Allah SWT, iaitulah dengan disebutkan dengan nikmat iman dan Islam, taufik dan petunjuk hidayah daripada Allah Ta'ala sehingga dapat sama-sama kita berkumpul dalam majlis ilmu yang penuh kebaikan dan keberkatan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah menghimpunkan kita dalam taman syurga di dunia, semoga dihimpunkan kita dalam raudhah yang hakiki di yaumul akhirah, dalam jannah firdaus bersama Nabi Muhammad SAW serta para salihin dan ahli keluarga kita yang kita kasihi dan cintai, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Haji Ajam dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang bonda dirahmati, pada pagi ini saya ingin ajak kepada semua jemaah sekalian untuk kita sama-sama merenungi ataupun mentadaburi ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tadabbur ni dalam Quran membawa maksud berfikir, membaca, meneliti dan berfikir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran kepentingan kita membaca Al-Quran dan masa yang sama kita juga berfikir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah yang menyebabkan mereka tidak mahu berfikir dengan ayat-ayat Al-Quran, ataupun hati mereka telah pun terkunci atau tertutup dengan rapat. Maka para mufassirin, ahli tafsir seperti Imam Tabari, Qurtubi dan lain-lainnya menyatakan maksud ayat ini adalah untuk hati kita ini terbuka, artinya diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kefahaman oleh Allah Ta'ala, diberikan disebutkan dengan iman dan taqwa di sisi Allah SWT. Antara kuncinya adalah dengan kita membaca dan memahami Al-Quran itu, maka Allah akan berikan petunjuk dalam jiwa kita, ketenangan dalam hati kita. Sebab tu kita baca Quran dan masa sama kita baca maknanya dan kita merenungi dan memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan di antara ayat-ayat itu adalah banyak, sebagai contohnya ayat yang Allah mengajak kita untuk melihat ayat yang lain. Apakah maksud ayat yang lain itu? Seperti contohnya ayatul kauniyah, disebutkan yang membawa maksud tanda. Selain daripada ayat membawa maksud ayat dalam Quran, tapi ada juga ayat yang membawa maksud tanda-tanda, iaitulah bukti-bukti dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui penciptaan makhluk dan seluruh alam semesta ini. Sebab tu kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, bukti dan tanda kekuasaan Allah Ta'ala ini, Allah SWT selalu memulakan dengan perkataan alam tara, ataupun alam tarau, yang disebutkan membawa maksud tidakkah kamu memerhatikan, ataupun tidakkah kamu melihat dan berfikir, ataupun kadang-kadang Allah menggunakan kalimah afalam yanzuruna, tidakkah mereka itu melihat dan memikirkan. Kemudian apa yang Allah letakkan sebelah daripada ayat itu, iaitulah bukti tanda kekuasaan Allah seperti penciptaan langit, penciptaan bumi dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Sebab tu dalam surah Ad-Dukhan Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kata Allah SWT, tidaklah kami menciptakan seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi itu, serta makhluk-makhluk yang ada di antaranya la'ibin, dengan main-main saja. Melainkan semuanya ada
ada manfaat, semuanya ada kelebihan, semuanya ada disebutkan dengan kebaikan. Untuk siapa? Untuk kita, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada penciptaan seluruh yang ada di langit dan bumi itu memberikan kemudahan kepada kita untuk terus dapat melakukan tanggungjawab sebagai hamba Allah dan juga khalifahnya di muka bumi ini. Jadi ibu-ibu dirahmati muliakan, muslim-muslimat dirahmati muliakan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu di antara tanda kebesaran Allah Ta'ala itu terdapat pada ciptaannya. Ya, pada penciptaannya. Antaranya adalah haiwan-haiwan yang Allah ciptakan. Jadi sebab itu dalam Al-Quran Allah banyak sebut tentang haiwan. Sebagai contohnya adanya surah Al-Baqarah. Maksud surah Al-Baqarah apa dia? Maksudnya adalah lembu betina. Kemudian adanya surah Al-An'am, haiwan-haiwan peliharaan yang dipelihara dengan tujuan mendapat manfaat daging, makanan ataupun mungkin sebagai kenderaan atau sebagainya. Sebagai contoh, Al-An'am inilah yang termasuk di kalangannya unta, kemudian lembu, kemudian kambing, kibas. Ini termasuk dalam haiwan-haiwan yang boleh digunakan untuk korban. Ya, itu Al-An'am dipanggil. Dan ada juga tentang serangga. Allah Ta'ala turunkan surah An-Naml, surah semut. An-Nahl, surah lebah. Al-Ankabut, surah labah-labah. Al-Fil, surah gajah. Jadi inilah antara nama-nama surah yang Allah turunkan dengan membawa makna ataupun bermaksud haiwan-haiwan yang ada di sekeliling kita, bahkan yang hidup di dalam muka bumi Allah Ta'ala. Pastinya bila Allah turunkan kisah tentang haiwan, bukanlah sia-sia, tetapi pastilah memberikan kebaikan atau manfaat untuk kita orang beriman agar kita bertambah iman kepada Allah, bertambah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, pada pagi ini dari banyak haiwan yang Allah sebut dalam Quran itu, ya, kita nak sebut satu je daripada dia. Banyak kan haiwan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tapi kita sebut satu saja, iaitulah unta. Unta dalam Al-Quran disebut sekurang-kurangnya dengan 3 panggilan. Pertama, iaitulah panggilan Al-Ibil. Al-Ibil, ya. Yang ni alif, ba, lam. Alif, lam, alif, hamzah, ba, lam. Al-Ibil. Ini adalah membawa maksud unta. Begitu juga yang keduanya, iaitulah naqah. Naqah itu panggilan kedua bagi unta yang disebut dalam Quran. Yang ketiga, jamal. Jamal. Dalam juga hadis Nabi SAW. Jadi kalau sebut jamal, Ustaz, dulu saya ceramah ada orang tanya, Ustaz, Jamal tu ada orang nama Jamal. Habis kita panggil Pak Jamal dia. Adakah maksudnya Pak Unta? Kan? Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, kita kena panjang sikit. Kalau kita panggil Pak Jamal, maksudnya handsome, Pak handsome. Jamal tu maksudnya cantik, indah. Kalau lelaki handsome lah kan. Tapi kalau kita panggil Pak Jamal, itu maksudnya unta. Jadi beza dia harakat dia je, panjang dia je. Sebab tu ya, bahasa Arab ni macam tu. Sebab tu kita kena tahu. Bagi contohlah, alamin. Ya, alamin maksudnya seluruh alam. Tapi kalau alamin, seluruh kesakitan. Kan dah beza. Sebab tu bahasa Arab ni, dia beza sebutan sikit je. Huruf dia ke, panjang dia ke, dah bertukar makna. Baik. Jadi inilah nama-nama antara unta yang disebut dalam Al-Quran. Jadi pastinya ada sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya berulang kali dalam Quran. Ya, yang dinyatakan oleh ulama mufassirin antaranya Imam Syekh Sya'rawi rahimahullah taala, sesuatu yang Allah Taala sebut dalam Quran kemudian dia berulang kali, ia disebutkan, ia menunjukkan bahawa benda itu penting untuk kita ambil perhatian ataupun penting untuk kita ambil pelajaran. Jadi sebab tu unta Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ghashiyah pada ayat yang ke-17, saranan untuk mengkaji akan ciptaan unta itu, dan kerana apa? Kerana padanya terdapat bukti dan tanda kebesaran Allah.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah SWT, maka mengapa tidak mereka itu melihat kepada unta bagaimana kami menciptakannya. Jadi Allah Ta'ala berikan apa? Berikan satu soalan. Kenapa manusia tak tengok unta, ya, yang telah pun Allah ciptakan. Jadi kenapa Allah sebut tentang unta? Pertama, mufassir disebut kerana ia haiwan yang lazim digunakan oleh orang-orang Arab dan ia berada di padang pasir, di mana? Di Mekah, di Madinah, di kawasan Jazirah Arab yang mana tempat Nabi mula berdakwah. Ala kulli hal, bukan hanya unta yang Allah ciptakan, tapi seluruh haiwan-haiwan yang lain. Berarti unta saja satu isyarah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala suka kalau hamba-Nya melihat dan berfikir tentang macam mana Allah ciptakan makhluk itu, dan di situ ada bukti dan tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Kerana ada orang juga cakap, Ustaz, macam mana nak tengok unta? Dekat Malaysia tak ada unta kan? Tak ada orang yang beli unta kan? Yang ada unta sebenarnya kat Malaysia. Tapi dekat mana? Dekat zoo. Zoo negara, zoo, sebahagian zoo ada unta. Tapi unta yang duduk di zoo ni, dia tak seronok, dia tak happy. Dia akan kemurungan je, dia sedih je. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat menggunakan kapasiti yang Allah ciptakan pada dia. Sebab dia ni makhluk yang suka kepada kepanasan. Dia suka kepada pasir, padang pasir kan. Tempat-tempat yang banyak pokok, banyak hujan, banyak tumbuhan, dia tak berapa gembira. Itulah sifat unta. Sebab tu dia sesuai di padang pasir. Dan orang-orang Arab sejak dahulu lagi telah menggunakan unta sebagai kenderaan. Namun bila datang Nabi SAW, Nabi mengubah perspektif, cara pandang manusia daripada memandang hanya haiwan itu sebagai tunggangan, sebagai makanan, sebagai tempat beroleh susu, minuman, kepada sesuatu yang lebih lagi. Sebab tu orang beriman, kita ni nampak sesuatu di sebalik dinding. Itu contoh analoginya lah. Kalau orang tak beriman, dia hanya nampak dinding saja. Artinya setakat itu saja. Kalau unta, unta je. Binatang. Okey. Tapi kalau orang beriman, unta itu di sebalik unta itu, sebalik dinding itu apa? Ada tanda Ar-Rahman Allah. Maha pemurahnya Allah memberikan kenderaan yang berupa sebegini bagi manusia di padang pasir. Ar-Rahimnya Allah SWT. Ar-Razzaqnya Allah. Maha memberi rezekinya Allah Ta'ala melalui haiwan ini juga. Kita boleh makan, boleh memanfaatkan dagingnya. Dan juga minum daripadanya. Allah itu Al-Musawwir yang maha membentuk rupa. Ciptaan haiwan itu sesuai dengan kegunaannya. Dan kegunaan siapa? Kegunaan kita, manusia. Subhanallah. Khalifah Allah dan juga hamba Allah Ta'ala. Dan begitu juga Allah ini Al-Khaliq yang maha menciptakan. Jadi dari sebalik daripada unta itu, kita orang beriman nampak di sebaliknya. Rezeki yang Allah bagi, bijaksananya Allah, Al-Hakimnya Allah menciptakan unta itu. Maha kuasanya Allah menjadikan unta itu tak perlu bateri, dia boleh hidup sendiri, membesar. Subhanallah. Ini satu yang hebat. Sebab tu orang beriman ni, dia pandangannya berbeza dengan orang lain. Macam contohlah musibah. Kalau orang tu tidak beriman, dia nampak dinding saja. Musibah tu satu benda yang malam. Tapi orang beriman, di sebalik musibah itu kita nampak apa? Di sebalik ujian itu kita nampak rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Allah Ta'ala. Di sebalik musibah itu kita nampak Allah memberi keampunan pada hamba dia. Allah bagi satu ujian itu untuk Allah berikan pahala kesabaran bagi kita. Allah bagi ujian itu supaya Allah bagikan yang disebutkan dengan keampunan, pahala, dan Allah angkat darjat seorang hamba. Lepas tu kita orang beriman sakit pun kita tetap gembira, walaupun sakit memanglah sedih juga sakit kan, tapi kita masih ada rasa sabar dan tenang. Kenapa? So kita tahu sakit tu dari Allah, Allah yang menyembuhkan, dan dia itu milik Allah Ta'ala, dan itu ujian dari Allah. Dari ujian itu Allah bagi pahala, sabar. Dari ujian itu Allah bagi
darjat, yang ketinggian darjat bila orang sabar. Dan Allah bagi syurga bagi orang yang meninggal dalam keadaan menahan kesakitan dan sabar melaluinya. Nampak? Jadi kita nampak di sebalik itu. Itulah hebatnya orang beriman. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati muliakan Allah Ta'ala. Kita menceritakan tentang unta sekarang ni kita lihat dari sudut saintifik, dari sudut kajian alam. Apakah keistimewaan unta sehingga Allah Ta'ala suruh kita memerhatikan dan berfikir dengannya. Pertama sekali, Allah ciptakan unta ini dengan saiz tubuhnya yang besar dan gagah. Walaupun dia besar dan gagah, tetapi dia jinak. Dia tidak macam, kalau contoh unta bersifat macam singa, kan susah. Kan? Unta garang macam singa, kan susah kita nak guna dia. Tapi unta ni lembut dia. Kita jekah dia sikit, dia pun takut. Badan dia lagi besar daripada kita. Kan? Itu sifat yang Allah bagi pada unta itu. Kemudian unta ni kaki dia. Kaki dia Allah jadikan besar tapak dia. Kemudian kaki dia, kalau haiwan lain ada 4 lutut, dia ada 8 lutut. Dia boleh duduk dengan elok, ya, dan dia boleh berjalan di padang pasir walaupun tubuh dia besar, tetapi tak mudah dia terjatuh. Tak mudah dia tersungkur sebab dia stabil dengan kaki dia yang Allah ciptakan. Kan? Jadi masya-Allah tabarakallah, ya, unta tadi pun Allah Taala jadikan dia dengan keadaan dalam keadaan kaki macam tu, jadi menyebabkan kalau di padang pasir, di padang yang penuh dengan pasir ni, yang layak untuk lalu ataupun haiwan yang boleh melalui padang pasir yang panjang yang jauh itu adalah unta. Sebab memang itu Allah ciptakan dia memang untuk itu. Jika tidak, kalau tak ada unta, mungkin susah manusia nak di tanah Arab, susah manusia nak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi jemaah sekalian, bayangkanlah kita dua lutut pun, kan, dua lutut, ya. Bayangkanlah kalau unta tu kena gaut, kan. Ya Allah, punyalah sakit. Dia ada 8 lutut, kan. 2 lutut pun dah sakit kalau orang yang kena gaut lah. Mudah-mudahan sampai mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau unta, 8 lutut dia, subhanallah. Jadi menunjukkan bila dia, kaki dia satu masuk ke dalam pasir, yang lain dia boleh stabil. Kaki sebelah ni masuk pasir, dia boleh stabil. Sebab apa? Dia dalam keadaan seimbang Allah Ta'ala jadikan. Tubuhnya besar dengan tujuan supaya dia boleh bawa muatan yang banyak. Sehingga diceritakan unta boleh bawa berat sehingga 500 kg. Maksud apa? Setengah tan dia boleh bawa. Kemudian unta pula adalah yang disebutkan dengan haiwan yang Allah jadikan kulit dia boleh tahan kepanasan. Sehingga 50 darjah Celsius. Kalau haiwan lain mungkin tak tahan lah. Tapi unta dia boleh tahan. Sebab unta tu memang Allah jadikan dia untuk tempat yang macam tu, padang pasir. Jadi jemaah dikasihi muliakan Allah Ta'ala. Ya. Pada unta itu, ya, juga Allah ciptakan bonggol. Dan bonggol tu adanya lemak. Dan bukan hanya situ, tapi bawah kulitnya pun ada. Tapi di situ banyak adalah tempat di mana lemak itu menyimpan bekalan air. Ya. Bukanlah bila kalau kita cucuk kat situ kan keluar air, tak keluar air. Ya. Tetapi di situ ada lemak yang menyimpan air. Ya, sebab tu unta dia boleh minum 50 hingga 100 liter air. Bukan sikit tu, 100 liter air, bayangkan. Dan bila dia dah minum, dia boleh simpan dalam badan dia selama 2 minggu, dia tak payah minum pun tak apa. Subhanallah. Begitu juga perut dia Allah jadikan. Dia makan dan dia boleh simpan makanan tu dalam perut dia. Menyebabkan dia tak perlu makan setiap kali masa, tetapi dia boleh makan dan dia boleh berjalan dengan jauh, dengan relax je, sebab memang tubuh dia Allah jadikan semikian. Tubuh dia boleh menyimpan bekalan dalam perut dia, di sebalik dari kulit dia, sehingga dia makhluk yang bertahan di tempat yang panas. Jadi bulu mata dia panjang Allah Ta'ala buat supaya mata dia tak mudah masuk abu, kan. Kemudian mulut dia, mulut dia Allah ciptakan sehingga dia boleh mengunyah duri-duri, tak ada masalah. Mulut dia memang special Allah Ta'ala jadikan. Dia boleh kunyah duri-duri semua, tajam-tajam, tak ada jadi masalah. Sebab apa? Banyak tumbuhan dekat padang pasir dia berduri, kan. Tapi dia tak ada masalah.
Begitulah juga Allah Ta'ala jadikan keadaan luaran unta ini yang sememangnya sesuai untuk ditunggangi dan juga boleh digunakan sebagai sumber mendapatkan air. Ya. Bila pemandu tu dah letih, dia boleh turun, dia boleh ambil pula susu unta dan dia boleh naik balik kan. Kalau banding dengan kereta kita, kan, kereta kita ni berapa jauh sikit dah kena isi minyak kan. Dah kena apa ni, kata dah kena servis dan sebagainya. Kalau unta, relax, dia makan, dia berjalan je kan. Kalau kita yang bawa tertidur pun dia boleh jalan. Elok dia navigate sampai ke tempat ni kan. Jadi unta ni memang dia ingat jalan. Kalau tuan dia bawa dia, maka dia akan ingat jalan. Jadi jemaah sekalian rahmati muliakan Allah Ta'ala, bila kita lihat macam mana keadaan di Madinah Al-Munawwarah. Saya baru minggu lepas saya pulang dari Madinah tu. Kalau kita jalan daripada Mekah ke Madinah, kita akan nampak banyak unta-unta di kawasan bukit-bukit kan. Misalkan macam apa kata, kalau kat sini mungkin kita nampak haiwan-haiwan macam ayam kan, tapi kat sana unta je penuh kan. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi disebutkanlah hal ni bahawa itu antara tanda kebesaran Allah daripada unta. Sebenarnya banyak lagi. Jadi sebab tu pagi ni kita nak cerita satu dari unta yang special. Ya, ada dua kisah. Pertamanya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi unta Nabi ni ada namanya Al-Qaswa. Ya. Nama unta Nabi adalah Al-Qaswa. Dan unta Rasulullah SAW ni special. Jadi unta di tanah Arab ni, kalau kita pergi, kita akan dapat ada dua jenis unta. Pertama, ada unta putih dan yang kedua ada unta merah. Kalau unta putih ni, biasanya dia ni kurus, tinggi sikit. Biasa digunakan untuk menunggang dia, jadi kenderaan. Tapi ada satu lagi unta merah. Unta merah ni lah yang dia rendah sikit, dia tembang-tembang sikit, selalunya disembelih, dia ambil dagingnya, dia ambil susunya dan sebagainya. Jadi itu lebih kepada untuk dimakan, unta merah. Jadi bukanlah dia warna merah, tapi dia punya bulu tu berwarna macam coklat keperangan. Ya. Baik, jadi balik pada tadi, maka unta Nabi SAW ni dari yang mana? Putih ke merah? Rupanya yang putih. Ya. Jadi unta Nabi ni yang putih, dia adalah unta betina dan namanya Al-Qaswa. Bila Nabi mula memiliki unta ni? Baik, ketika Nabi nak hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah telah bersembunyi di Gua Thur. Gua Thur ni di mana? Di Jabal Thur, di Bukit Thur. Ya. Jadi setelah beberapa hari di situ, bahawa Rasulullah SAW dan Abu Bakar turun, dan di waktu malam mereka dibantu oleh Abdullah bin Uraiqad, seorang daripada non-Muslim, tetapi dia ni jujur. Ya. Dia non-Muslim tapi dia jujur. Jadi masa itulah dibawakan 2 ekor unta kepada Nabi. Maka Abu Bakar telah beli 2 ekor unta itu dan diminta Rasulullah untuk pilih dahulu mana unta yang Nabi suka. Nabi pun pilih Al-Qaswa ini. Dan ketika Nabi pilih itu, Nabi kata bisaman, dengan bayaran. Berapa Abu Bakar nak jual pada Rasulullah? Abu Bakar nak bagi je, tapi Nabi nak beli. Kerana Nabi nak memiliki unta itu dengan tujuan untuk bermusafir. Jadi itulah sifat Rasulullah. Rasulullah bukan jenis suka ambil free dia semua kan. Tapi Rasulullah SAW suka untuk membeli kalau Rasulullah perlu barang tu kan. Tapi sayangnya ada orang, kalau dia ni dia pinjam barang orang, akhirnya dia buat harta. Itu tak boleh. Sebab tu Rasulullah tunjukkan contoh kepada kita. Kalau kita perlu barang tu, kita beli, kita gunakan dengan baik dan bertanggungjawab untuk jaga barang-barang itu. Termasuklah kenderaan, apa saja. Baik, jadi disebutkan hal ni bila Nabi SAW menaiki Qaswa itu daripada Mekah ke Madinah. Dalam waktu itu, ketika mereka jalan di waktu malam, tiba-tiba ada seorang lelaki pembunuh upahan yang telah jumpa Rasulullah. Nama dia Suraqah bin Malik. Jadi Suraqah bin Malik ni adalah seorang dari kalangan orang-orang Arab yang dia ni memang pembunuh upahan.
Sekejap ini maksudnya. Minta maaf. Saya buka aircon sekejap. Okey, jadi dia pembunuh upahan. Apabila dia ni dalam keadaan bila Nabi SAW nak bergerak, maka dia di antara ramai pembunuh upahan yang jumpa Rasulullah ni hanya dia seorang je. Yang lain semua tak jumpa Nabi SAW. Yang jumpa dia hanya Suraqah sahaja. Jadi Suraqah ni bila dia jumpa je Nabi dengan Abu Bakar, dia seronok lah. Habis aku mesti akan dapat punya. Aku akan dapat punya hadiah. Bila bunuh Nabi, hadiahnya 100 ekor unta. Maka masa itulah dia keluarkan pedang dia dan dia kejar Nabi naik kuda. Nabi naik unta, dia naik kuda. Bila dia naik kuda, gerbu sampai dekat satu tempat tu, takdir ni kuda tu terpijak pasir. Sebab laju, maka termasuk kaki kuda tu ke dalam pasir dan akhirnya kuda tu pun jatuh dengan Suraqah pun berguling ke tanah. Terjerumus dia ke tanah. Jadi begitulah juga apabila dia kemudian dia naik balik. Dia naik balik kali kedua, jatuh lagi buat kali kedua. Dia naik lagi buat kali ketiga, dia jatuh buat kali ketiga. Menyebabkan dia rasa takut dah. Allah campakkan hati dia rasa takut kepada Nabi SAW. Takut apa? Takut sebab dia nak bunuh Rasulullah, maka dia nanti seakan Nabi ni dijaga oleh satu kuasa. Memang Allah menjaga Rasulullah SAW. Dan akhirnya kalau dia tak berhenti, mungkin dia pun akan mati. Sebab tu dia takut. Akhirnya tanpa niat nak bunuh, dia datang pelan-pelan dekat Rasulullah. Dan dia mohon maaf, kemudian dia nak bagi barang-barang yang dia ada kepada Nabi. Maka dia pun bagi apa yang dia ada, dinar, duit yang dia ada, begitulah dirham yang dia ada, begitu juga bekal yang dia ada, pedang dia. Tapi Nabi SAW kata Nabi tak nak. Nabi tak nak semua ni. Tetapi baliklah kamu Suraqah ke Mekah dan jangan cerita dekat orang tentang perjalanan ini. Tentang jalan ini. Maka Suraqah pun berjanji. Dan dengan itu Nabi SAW beritahu, oleh itu nanti kamu akan dipakaikan dengan, nak ke kamu dipakaikan dengan pakaian Kisra. Apa maksud pakaian Kisra itu? Iaitu pakaian emas yang dipakai oleh Raja Parsi. Masa tu kerajaan Parsi besar, mustahil untuk diruntuhkan mana kerajaan yang lain. Tapi hebatnya itulah profesi, bagaimana Allah berikan wahyu kepada Nabi SAW bahawa nanti akan runtuh kerajaan Parsi. Dan akan dipakaikan kepada kamu Suraqah baju raja Parsi yang dibuat daripada emas. Jadi Suraqah ni pun dengar gitu, dia pun balik. Dan Nabi pun terus perjalanannya. Rupanya lama selepas itu Suraqah pun masuk Islam. Dan setelah itu diceritakan hal ini pada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya bila Rasulullah wafat, apa yang Nabi sebut tu belum berlaku. Rupanya berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar menjadi khalifah, runtuh kerajaan Parsi di bawah umat Islam. Jadi umat Islam menang dalam peperangan dengan kerajaan Parsi, runtuh kerajaan itu, raja pun maknanya runtuh, ditundukkan. Zaman tu terus Parsi dikuasai oleh umat Islam zaman Sayyidina Umar, dan akhirnya kerajaannya besar tu di bawah taklukan Islam. Masya Allah, hebat sahabat. Dan akhirnya dibawa balik semua harta-harta ghanimah itu sampai ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, maka dikumpulkan semua harta itu. Termasuk dalamnya ada baju Raja Parsi. Baju Kisra. Kisra ni panggilan bagi Raja Parsi. Jadi bila Umar Al-Khattab macam itu menjadi khalifah, dia teringatkan hadis Suraqah beritahu tu. Maka dipanggil Suraqah. Wahai Suraqah, datang. Sahabat ni semua ada. Lalu Nabi pernah menyatakan pada kamu kan, bahawa kamu akan dipakaikan dengan baju Raja Parsi. Suraqah kata, ya benar wahai khalifah. Maka sekarang aku akan buat apa yang Nabi sebut itu. Umar pun ambil baju tu, pakaikan dekat Suraqah. Oh, gembira Suraqah. Sadaqah Rasulullah SAW. Kita sebutkan benarlah kata-kata Rasulullah SAW. Jadi akhirnya Suraqah tu pun berjalan, gerak semua orang, sahabat-sahabat pun gembira.
Tiba-tiba Umar panggil balik. Suraqah datang sini. Suraqah pun datang. Kenapa wahai Khalifah? Umar kata buka balik baju ni. Kenapa? Sebab Rasulullah kata kamu akan dipakaikan saja. Bukan kamu memilikinya. Jadi dia dah pakai, okey dah bagi balik. Berapa? Lepas tu baru dia agih-agihkan kepada para sahabat, kepada umat Islam, harta ghanimah itu, harta rampasan perang. Jadi kisahnya kat sini ya, bagaimana kuda tadi pun tak boleh kejar unta sebab unta stabil di padang pasir. Kuda walaupun laju tapi dia kalah di padang pasir. Sebab apa? Padang pasir ni berbeza keadaan keadaan tanahnya dengan disebutkan dengan tempat atau tanah yang biasa. Maka itu kekuatan unta. Yang seterusnya bila Nabi SAW bersama Qaswat sampai di Quba, maka dibinalah Masjid Quba di sana dan Nabi berada di sana 5 hari. Nabi sampai 8 Rabiul Awal, Nabi duduk di sana hari Isnin, Selasa sampai Jumaat. Selepas solat Jumaat di Masjid Quba, maka Nabi SAW pun berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai ke Madinah, di sana Nabi SAW disambut sahabat, maka masa itulah sahabat tarik tali unta itu, unta Qaswa itu. Kerana supaya Nabi yang duduk di atasnya dapat duduk di rumah mereka. Jadi semua berebut nak Nabi duduk di rumah mereka. Tapi Nabi pun kata apa? Da'uha fa innaha ma'murah. Ya, sahabat-sahabat semua lepaskan, tinggalkan dia kerana dia telah diberi perintah. Dan dia akan fa innama dia sesungguhnya dia ni akan berjalan dan dia akan duduk. Kat mana dia duduk? Kat situlah yang Allah telah pilih. Jadi sebutkan dalam ni, semua sahabat lepaskan. Maka tunggu unta ni nak jalan. Unta ni pun jalan. Nabi pun tak kawal dia jalan. Sampailah dia berhenti dan duduk. Kat mana dia duduk? Kalau boleh sekalian sampai di Madinah Al-Munawwarah, sampai di hadapan makam Rasulullah SAW yang kubah warna hijau tu kan. Jadi dekat depan kubah warna hijau tu ada pintu imam kan. Depan pintu imam dan pintu jenazah lalu kat situ. Depan tu ada satu binaan kecil yang dibina sebagai tanda itulah tempat di mana kawasan itulah tempat di mana unta tu telah duduk. Dan di situlah adalah tempat Bani An-Najjar. Dan Bani An-Najjar ni ya salah seorang yang Nabi duduk depan rumah dia. Siapa tu? Yang unta tu duduk, siapa sahabat tu namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi sebab tu bila Nabi sampai tu Bani An-Najjar sebenarnya ada susu galus yang bersaudara dengan ibu Rasulullah Aminah, ya, yang telah pun wafat sebelum ni kan. Jadi mereka ni seakan macam Allah pertemukan balik dengan ahli keluarga yang jauh, ya, yang disebutkan dengan ahli keluarga yang telah pun lama tak bertemu kan. Jadi akhirnya Rasulullah SAW bila sampai di situ, maka Nabi SAW pun bertanya, tanah ini Bani An-Najjar punya okey, boleh tak? Berapa harga kamu nak jual tanah? Maka sebab itulah Nabi SAW beli dan kemudian tanah itu dijadikan dibina rumah Rasulullah, dibina Masjid An-Nabawi. Jadi Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Ansari sampai dikatakan lebih dari sebulan, ya. Barulah kemudian Nabi duduk di rumah Rasulullah SAW yang sekarang adalah maqam Rasulullah. Itulah rumah Nabi, ya, bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada rumah yang lain juga isteri Nabi di sekitar itu, yang mana di sebelah dari Masjid An-Nabawi. Dan hari ini sekalian kalau kita pergi Raudah, itulah kawasan asal Masjid An-Nabawi yang dibina oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi Raudah tu, tapi dia lebih lagi sikit lah ke kanan ini, sampai ke tiang-tiang yang ada tanda warna hijau. Dan Raudah itu adalah antara rumah Rasulullah ke mimbar Nabi SAW. Baik, jadi kita balik pada ni. Maka unta tadi tu Nabi gunakan banyak dalam peristiwa sirah Nabi. Antaranya Nabi bawa pergi peperangan, Nabi bawa pergi pergi banyaklah pertemuan dengan
dengan pemimpin negara lain. Begitu juga Nabi pergi musafir, Nabi naik Al-Qaswa. Dan begitulah juga sampailah berlakunya haji wada', haji perpisahan. Jadi dalam haji wada' ini, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW tawaf dalam haji wada' itu menaiki Al-Qaswa. Jadi Nabi tawaf naik unta. Nabi tawaf naik unta. Sebab tu apa hikmahnya? Bila Nabi buat macam tu, rupanya hari ni kita tengok dekat Masjid Haram, kan? Ada orang berjalan, boleh berjalan di maqaf. Ada orang berjalan di tingkat atas, kan? Tapi sekarang ada apa? Ada orang yang tolak. Dulu pun ada orang tolak kursi roda. Tapi sekarang ada apa? Skuter, kan? Boleh naik skuter. Kerana mengambil asbab ini dari hadis ini bahawa Rasulullah pun menaiki Al-Qaswa. Jadi maknanya sebab itulah dibolehkan kita menaiki kenderaan macam skuter tu untuk tawaf. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian dirahmati muliakan Allah Ta'ala. Balik pada tadi tu. Maka unta tu juga yang Nabi naik sampailah Nabi ke Arafah pada musim haji. Dan Nabi juga menaiki sedikit daripada Jabal Rahmah. Di atas unta itulah Nabi memberikan khutbah kepada sahabat. Dan di situ ada 100 orang sahabat. Dan khutbah itu merupakan khutbah terakhir Nabi SAW. Ketika di dalam kata apa, haji, ya. Jadi itulah antara kata peristiwa besar sehinggalah akhirnya Al-Qaswa ini bila Nabi SAW ya dihidup dengan Rasulullah sampai akhir hayat Nabi. Dan lepas Nabi wafat, dia belum mati lagi, ya. Nabi SAW wafat, Al-Qaswa lah antara yang sedih sekali. Dia paling sedih sampai unta ini menangis. Dia macam sedih sangat kehilangan Rasulullah SAW ataupun berpisah dengan Nabi, menyebabkan dia menangis sampai mata dia buta. Jadi Al-Qaswa ni mata dia buta, ya? Dia tak dapat melihat, ya? Jadi diceritakan bahawa selepas itu pula dia tak nak makan. Dia tak nak minum sampai sebulan. Kemudian pada usia dia 15 tahun dia mati. Jadi unta ni mati usia 15 tahun. Sedangkan kebanyakan unta mati usia 30 ke 40 tahun. Tapi Al-Qaswa hanya hidup selama 15 tahun sahaja. Walaupun begitu, dia berkhidmat dengan Nabi berapa lama? 11 tahun. 11 tahun dia duduk dengan Rasulullah. Tapi dia mati pada usia dia 15 tahun. Ni tandanya apa? Tandanya dia benar-benar tak mampu bertahan selepas kewafatan Nabi, kerana sedih dengan kewafatan Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Kalau haiwan macam ni pun rindukan Nabi, ya. Kenapa kita umat Rasulullah SAW tidak merindui Nabi? Maka lebih sangat perlulah kita ni merindui Rasulullah SAW. Kalau Qaswa cara dia rindu Nabi, dia menangis sampai buta matanya, kita tidaklah begitu, kan? Kan? Tetapi cara kita menzahirkan rindu kita pada Rasulullah bagaimana? Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buat apa lagi? Yang keduanya kita amalkan sunnah Rasulullah. Cara makan Nabi, cara Nabi kat tandas, cara Nabi kata apa, doa-doa yang diajar Nabi SAW, cara Nabi bercakap dengan orang lain, kita tiru. Maka itu tanda kita ni sedang menunjukkan rasa kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita mengikuti yang ketiganya, ikut akhlak Nabi. Nabi yang sabar, ya, Nabi yang suka senyum, Nabi yang suka membahagiakan orang lain, suka memudahkan urusan orang lain. Maka kita pun macam tu. Kata-kata Nabi tidak menyakiti orang lain, perbuatan Nabi sentiasa menggembirakan orang lain. Jadi kita pun ikutlah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, jadi para jemaah dikasihi muliakan Allah Ta'ala. Kalau itu kisah unta di zaman Rasulullah SAW, maka ada juga kisah unta di zaman Rasul yang lain. Maaf, ada teknikal sikit kat sini. Okey. Baik. Di zaman Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah salah seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kaum yang hebat, ya. Kaum ni kaum yang dia besar, dia pandai,
Dia ada kemahiran yang tinggi, dia bijak. Inilah namanya kaum Samud. Kaum Samud. Kaum Samud ini kat mana tempat mereka? Iaitulah kalau sekarang Madinah 200 meter, 200 kilometer ke utara Madinah. Ada satu tempat, nama tempat itu Al-Ula ataupun dipanggil dengan Madain Soleh. Ya, Madinah ataupun disebutkan bandar Nabi Soleh. Di situlah adanya batu-batu besar yang dipahat, diketuk, dipahat oleh kaum Samud sehingga menjadikan bangunan yang cantik. Ada pintu, ada kerawang-kerawang dia, ada rumah. Masuk pintu tu ada bilik, ada ruang tamu, ada dapur, ada subhanallah. Yang disebutkan kalau sekarang pengkaji ilmu arkeologi dikata the wonders of the world. Ini adalah antara benda yang ajaib di dunia ni. Sebab tak ada orang boleh buat macam kaum Samud buat sampai ke hari ni. Jadi mereka ni bangga dengan kelebihan mereka. Mereka ni sombong lah. Bila dah bangga, dia jadi sombong. Sombong dengan kelebihan mereka. Bila datang Nabi Saleh AS ajak mereka beriman pada Allah, mereka tak nak. Sebab apa mereka kata selama ni kami tak beriman pada Allah pun, tetap kami dah ada banyak kelebihan. Harta, tempat itu kalau ikutkan kering, tapi mereka berjaya buat kolam di tempat itu. Bayangkan. Maknanya hebat, teknologi dia hebat. Rumah-rumah mereka banggakan, kepandaian mereka banggakan, tanah yang yang kering, yang gersang dijadikan sampai subur, sampai tumbuh pohon, maka bangga. Maka ini antara sebab menyebabkan mereka ni tak nak beriman pada Allah dan Nabi Saleh AS sebagai Rasul. Sebab itulah ujian susah ni mungkin lebih mudah kan. Kalau ujian susah, kesusahan. Sebab kalau satu orang yang susah, mesti dia ingat pada Allah, nak kembali pada Allah. Tapi kalau ujian kesenangan, ada orang yang diuji dengan senang. Dia senang, harta dia senang, semua senang. Jadi dia jadi apa? Kadang-kadang dia lupa pemberi nikmat itu. Maka ujian senang itu lebih berbahaya. Sebab tu Nabi Sulaiman AS yang diberikan macam-macam kesenangan, kehebatan, sehingga dia boleh mengawal angin. Menjadi angin itu boleh menjadi kenderaannya. Bahkan makhluk-makhluk, haiwan-haiwan menjadi tenteranya. Jin menjadi tenteranya. Subhanallah, hebat. Dan apa saja kehebatan di dunia tu dimiliki Sulaiman AS, seorang Nabi. Lalu dia pun doa. Sehingga dalam Quran disebutkan bahawa Nabi Sulaiman pun doa. Janganlah sampai orang lain dapat macam dia. Sebab apa? Ujian dia berat. Ujian kesenangan, ujian yang kekuasaan, ujian macam ni berat sekali. Kan? Sehingga kan bukan semua orang mampu untuk bertahan seperti Nabi Sulaiman yang Allah beri ke dia ujian dalam keadaan kesenangan sedikit. Jadi menunjukkan bahawa kita ni akan diuji oleh Allah. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Senang dan susah. Kita akan diuji dengan senang, kita akan diuji dengan susah. Maka siapa dia yang terbaik amalnya? Iaitu masa dia susah, dia sabar. Dia diingat pada Allah. Masa dia senang juga, dia syukur dan diingat pada Allah Ta'ala. Maka itulah orang yang terbaik amalnya, orang yang Allah sangat-sangat cintai, dan natijah daripada ujian Allah nak tengok ada tak orang yang macam ni. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Ta'ala. Balik pada tadi, maka oleh sebab itulah bila kita nyatakan tentang unta, maka Nabi Saleh AS dia dakwah, dan lepas itu diceritakan bahawa orang-orang atau kaum dia merendah-rendahkan dia. Kaum dia kata apa? Dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-154, Ma anta illa basyarum mithluna. Kata mereka kepada Nabi Saleh, engkau hanyalah seorang manusia yang sama saja macam kami. Kenapa pula kami nak ambil kamu sebagai Rasul? Fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Maka kata mereka kepada Nabi Saleh, maka sekarang ni kalau betul kau seorang Rasul, datangkanlah pada kami mukjizat. Satu benda yang pelik, yang ajaib. Mereka semua macam tu lah perangai. Kan, nak tengok benda-benda ajaib ni baru mereka nak percaya. Kan, sedangkan tak perlu ditunjukkan gitu pun. Rasul tu dah sebut benda yang benar, benda yang betul.
tapi mereka nak minta tu. Maka ketika itulah dia minta, dia tengok dia idea dia, itu je idea yang datang. Dia tengok Nabi Saleh. Tengok ni batu ni, wahai Saleh, keluarkanlah unta dari batu ni. Kalau betul kau seorang rasul, lahirkan unta dari batu-batu. Akhirnya Nabi Saleh doa pada Allah, memang betul keluar unta daripada batu. Dia tak ada mak, tak ada ayah, tak pernah mereka bela unta ni, tiba-tiba unta tu dia ini terlahir daripada celah-celah batu. Ya Allah. Ya, mana keadaan ni memang luar daripada biasa. Tapi bila dah unta tu dah terkeluar, maka sekarang Allah uji kaum sama. Sebab apa? Kalau betul kamu benar keluarkan, maka benarlah Nabi Saleh itu Rasul. Maka akhirnya apa yang berlaku? Allah Ta'ala datangkan ujian daripada unta ni. Sebab kamu yang minta unta ni, maka unta ni kamu kena jaga. Dan Nabi Saleh pesan pada mereka 155 surah Asy-Syu'ara sebelah daripada ayat tadi. Qala hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yawmin ma'lum. Kata Nabi Saleh alaihi salam bahawa unta betina ini dah unta betina, naqah laha syirbun wa lakum syirb. Bagi dia sehari dia akan minum daripada tempat kamu simpan air tu, tasik air tu, sehari dia minum. Dan orang lain tak boleh minum. Dan esok baru kamu minum. Jadi dalam keadaan macam tu kan, mereka kan sombong. Allah nak didik mereka supaya merendahkan diri mereka. Kan? Dulu sombong sangat. Sekarang ni kena kongsi minum dengan unta. Sebab unta tu kamu yang minta. Jadi dia orang ni dah jadi apa? Dah jadi marah. Marah tak semena-mena. Sebab apa? Dulu boleh minum suka hati, tapi sekarang kena kongsi dengan unta pula. Dan unta tu pula minum sehari, kami pula minum hari seterusnya. Minum bukan unta pula. Kan? Dan kemudiannya unta ni pula bukan minum sikit-sikit. Berapa liter sekali minum? 100 liter sekali minum. Jadi dia orang ni dah pengang, dah jadi marah. Dan Nabi Saleh pesan pada mereka, wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabu yawmin 'azim. Kata Nabi Saleh alaihi salam, dan janganlah kamu menyentuh unta dengan sesuatu bisu, dengan sesuatu benda yang buruk, artinya menyebabkan dia sakit, menyebabkan menyiksanya ataupun menyebabkan kematiannya. Fayakhudhakum 'adzab. Kalau kamu buat juga, maka akan diberikan pada kamu azab yaumin azim. Pada hari azab itu. Dahsyatlah kamu akan kena semua. Semua akan kena azab ini. Kalau mereka buat juga perangai menyakiti ataupun membunuh unta ini. Tapi apa yang berlaku? Berhari-hari mereka minum kongsi dengan unta ni, dia orang jadilah tak puas hati. Akhirnya mereka bincang-bincang dan ada yang berani dan mereka mereka pergi kat unta tu, mereka sembelih unta tu. Mereka sampai sembelih unta Nabi Saleh alaihi salam. Berani sungguh kan? Jadi pada ketika itulah Allah Subhanahu Taala setelah mereka sembelih unta tu, Allah datangkan azab kepada mereka. Apa yang berlaku? Langit mereka berubah warna. Jadi gelap, jadi hitam. Dan akhirnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat ke-5. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Maka adapun kaum Thamud itu, mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampau. Bunyi yang melampau dahsyat. Bunyi itu dahsyat sangat sampai menyebabkan mereka semua mati bergelimpangan. Mati semuanya. Mereka tu orang-orang yang diazab oleh Allah sebab mereka bunuh unta Nabi Saleh. Unta yang mereka sendiri minta untuk Nabi Saleh tunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala melalui mukjizat itu. Tapi akhirnya mereka yang kufur pada Allah Ta'ala. Akhirnya matilah mereka semua yang tak beriman dan selamatlah mereka semua yang beriman di sisi Allah Ta'ala bersama Nabi Saleh. Maka Madain Saleh tu sampai hari ini ada lagi. Bayangkan berapa ribu tahun tapi bangunannya masih ada. Rumah yang mereka bangga-banggakan dulu
rumah tu sekarang kosong, usang, ya, dan tempat itu tempat azab, diturunkan azab kepada kaum Samud, yang mana Allah tinggalkan kesan itu supaya nak beritahu pada kita pelajaran, ya, bahawa orang-orang yang sombong mudah saja Allah menghapuskannya, dan akan Allah memisahkan dia dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan sebab dia sombong dengan nikmat yang Allah bagi. Ya, sebab tu, ya, kita tengok hari ni tempat yang mereka tinggalkan tu kan, kalau siapa pernah sampai, tempat tu macam baru semalam saja diukir, dipahat, ya, macam baru semalam dipahat, subhanallah. Ya, tapi itulah tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan tanda pelajaran yang Allah nak bagikan. Jangan manusia itu sombong dengan pemberian Allah. Bila Allah Ta'ala dah murka, Allah boleh tarik sekelip mata saja semua benda. Sebab semua kita ni yang kita ada hari ni, semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dalam hal ini juga ada pelajaran-pelajaran yang besar yang kita boleh dapati daripada apa yang kita bicarakan pada pagi ini dalam beberapa kisah hadis Nabi. Jadi kita dah sebut 2 kisah, kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan, pada satu ketika Nabi jalan dengan sahabat di dalam satu bustan. Bustan ni maksudnya kebun, kebun kurma. Jadi bila sampai kebun kurma itu, Nabi nampak ada seekor unta yang sedang duduk, dia ni kurus sangat, cengkung dia, diikat dia, ya. Lalu Nabi pun pergi dekat unta tu, sahabat tengok aja. Nabi usap kepala dia, kemudian Nabi pun seakan berbicara dengan dia. Sahabat tak dengar, tapi unta tu pun macam bercakap dengan Nabi. Jadi diceritakan selepas pada tu Nabi pun pusing. Dalam hadis sahih ni, Nabi pun tanya, siapa punya unta ni? Maka adalah seorang daripada kalangan orang Ansar, sahabat Ansar ni pun mengaku, ya Rasulullah, itu unta saya. Maka Nabi kata apa? Ittaqillah fi hadhil bahimah. Bertakwalah kepada Allah dengan haiwan ini. Dia mengadu kepadaku bahawa kamu tak beri dia makan, tapi kamu suruh dia bekerja, ya, dengan berat, ya. Kemudian kamu tak sediakan keperluan dia, tempat tinggal yang proper, ya, ataupun pasangan, ya. Maknanya keperluan dia kamu tidak penuhi, kamu tidak lengkapkan, menyebabkan dia dalam keadaan terseksa, ya. Dan keadaan tidak ihsan yang kamu lakukan menyebabkan dia ni jadi macam ni. Maka dia mengadu kepada aku. Maka Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah dengan haiwan ini. Maksudnya apa? Kita jadi orang beriman kalau kita ada membela haiwan, kan? Tapi tak adalah orang Malaysia ni bela unta, kan? Orang Malaysia kalau bela unta nak parking kat mana, kan? Nak letak dalam rumah pun tak muat. Nak letak ruang tamu pun tak muat, kan? Nak letak depan rumah pun dah besar kereta lah, besar daripada kereta lagi. Jadi orang Malaysia tak bela unta, ya. Tapi orang kita bela apa? Bela kucing, bela ayam, dan sebagainya, bela itik. Kalau kita ada bela apa-apa, ya, haiwan, kita mesti jaga keperluan dia. Itu yang Nabi maksudkan. Kerana itulah tanda keimanan, ya, bila kita berihsan dengan makhluk Allah Ta'ala. Kita bagi dia makan, dia jadi pahala, jadi sedekah. Yang kita jaga kebajikan dia, kita dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kan, ini masuk kisah yang seterusnya, sehingga kan ada seorang pelacur, ya, ahli maksiat. Dalam hadis sahih Nabi SAW, ahli maksiat ni perempuan, dia ni bagi minum pada anjing yang dalam keadaan dahaga, akhirnya masuk syurga. Bukanlah maksud dengan bagi minum anjing tu saja dapat terus masuk syurga, tak. Tetapi dengan buat ihsan pada haiwan, Allah berihsan pada manusia. Allah berihsan pada kita. Kita buat ihsan pada haiwan, Allah akan ihsan dengan kita. Artinya, ya, Allah bagi hidayah pada dia sehingga dia kembali pada jalan Allah, kembali beribadah, kembali menjaga hal yang haram dan halal. Akhirnya dia masuk syurga. Kerana Allah ihsan pada dia, Allah beri petunjuk pada dia. Macam tu. Ya. Jadi maksudnya bila kita buat baik pada haiwan pun kita dapat pahala. Apatah lagi kalau buat baik dengan manusia. Buat baik dengan haiwan pun dapat pahala. Apatah lagi kalau buat baik dengan manusia. Sebab manusia itu adalah yang mana disebutkan khalifah di muka bumi Allah. Allah Nabi SAW menyatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Siapa yang suka tolong hamba Allah, manusia yang lain, Allah akan tolong dia.
masa dia susah, masa dia dalam keadaan kepayahan. Ya. Jadi masalah oleh hal demikian Nabi suruh kita berihsan dengan haiwan, menjaga keperluannya, kerana jika tidak kita akan disoal oleh Allah di mula akhir. Ya, satu orang dia bela haiwan, tak bagi makan sampai mati haiwan tu, maka dia akan dipersoal di mula akhir, kerana dia bertanggungjawab atas apa yang dia pilih tanggungjawab itu. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap orang adalah ketua dan setiap ketua itu akan dia bertanggungjawab, akan dipersoalkan tentang apa yang dia ketuai, ataupun dia ni ada tanggungjawab. Jadi dimasukkan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Begitulah juga kalau kita membela haiwan pula. Kalau tadi unta, Nabi SAW suruh sahabat ikat unta tu, jangan biar dia terlepas. Jangan biar dia dalam keadaan keluar pergi makan pokok-pokok orang lain, buah orang lain ke, pergi buang dekat rumah orang lain, dekat depan rumah orang ke, ataupun minum daripada sumber orang lain. Kalau haiwan tu buat, maka tuan tu kena ganti balik. Sebab tu tanggungjawab. Itu dia punya pertanggungjawaban. Dan begitulah juga kalau dia buat tak tahu je sehingga menyusahkan orang lain. Dia bela haiwan tapi menyusahkan orang lain. Kan kadang rumah dia, rumah flat dia kan, tapi dia bela haiwan yang menyebabkan orang lain tak selesa kan. Dia rumah yang dekat ataupun rumah teres, ataupun rumah yang lamannya tak besar. Jadi bila dia bela tu bau sampai kadang-kadang haiwan tu pergi kat rumah dia, haiwan tu buang najis sana. Jadi menyebabkan jiran tak selesa. Kalau jadi semikian, maka kita nak pilih mana? Kita pilihlah untuk tidak bela haiwan tu, lebih baik. Ya. Sebab apa? Jaga hati jiran tu lebih besar nilai dia. Pada Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim jarahu. Maka dia hendaklah memuliakan kejiranan dia. Jaga hubungan kejiranan itu adalah satu tanggungjawab besar dan tanda keimanan dan sunnah besar Nabi SAW. Kalau dia tak selesa, lebih baik kita tak payah bela. Macam itulah tamsilan. Maka para jemaah muslimin, muslimat dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayah dan bunda, maka kita dah sampai pada penghujungnya perbincangan kita pada pagi ini. Maka ada beberapa pelajaran. Pertama sekali, haiwan-haiwan yang Allah ciptakan adalah bukti dan tanda kekuasaan Allah. Maka bila kita nampak haiwan, kita ucaplah zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, puji Allah SWT, Allahu Akbar, kerana haiwan-haiwan itu tanda kekuasaan. Yang keduanya, jadilah kita hamba yang bersyukur pada Allah. Allah jadikan kita makhluk, iaitu khalifah. Maka jadilah kita seperti mana haiwan-haiwan ini yang sentiasa bertasbih pada Allah. Haiwan sebenarnya bertasbih pada Allah. Dalam Quran, surah As-Saf, surah Al-Jumu'ah ayat pertama, Allah sebut, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Seluruh yang ada di langit dan di bumi, makhluk ini bertasbih pada Allah. Maka kita jadilah orang yang sentiasa dan banyak mengingati Allah Ta'ala. Tiganya, jadilah kita orang yang merindui Rasulullah, zahirkannya dengan ikut sunnah Nabi dan ikut akhlak Nabi. Yang keempat, kalau kita bela haiwan, jagalah ihsan dan jagalah hak orang-orang sekeliling kita agar tidak melukai hati mereka kalau kita menjaga sesuatu haiwan itu, agar haiwan itu tidak menyebabkan mereka susah. Yang terakhir sekali, dari perbincangan ini mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita dan juga menjadikan kita hamba yang lebih minat untuk membaca, mengkaji Al-Quran, dan menjadi hamba Allah SWT yang sentiasa diberikan petunjuk kebaikan dunia akhirat. Aku qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Yang baik di sisi Allah, sekiranya saya ada kekhilafan saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya fakir ini, semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Muhammad Arif Zaki. Kok ada soalan nak tanya? Ustaz, satu dua soalan je kot. Silakan, kok ada? Tak ada. Semua dah jelas lah tu Ustaz, ya? Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Muhammad Arif Zaki atas perkongsian ilmunya tentang unta itu yang merupakan salah satu haiwan yang istimewa
yang istimewa disebut dalam Al-Quran, dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman, manfaat buat kita semua ya. Dan terima kasih kepada penaja, especially slot kuliah duha kita pada dua-dua kuliah kita pada pagi ini, dan semoga digandakan lagi rezeki buat kita untuk meneruskan pengajian ilmu dalam kuliah duha kita. Dan terima kasih kepada jemaah sudi duduk hingga ke akhir majlis semua ini mendengar kuliah duha kita, dan insyaAllah semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz. Dan Ustaz, saya serahkan kembali pada Ustaz untuk kita tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Aina. Assalamualaikum.